Memang tak bunyi. Buka ada. Bau buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikh musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ih wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Nah, mana Adapun jikalau ada seorang i'tiqadnya itu putus lagi berbetulan bagi yang benar. Situ kan? Tetapi berarti sekerak jalan itu dah. Tidak berhenti di stesen dia lah tu. Berhenti tepi jalan begitu je. Baik. Kita sambung lagi ibu-ibu semua, muzakarah kitab Syarah Usulut Tahqiqi. Pada katanya muallif rahimahullah, adapun jikalau ada seorang i'tiqadnya, pegangan hatinya seorang itu putus. Mana putus ni mana yakin, jazam, lagi berbetulan bagi yang benar. Kena dah dengan perkara hak betul tu. Nah, mutabiqul haqqi. Ada dah tu dia panggil apa? Syarak ma'rifah. Syarak nak dikatakan mengenal, ma'rifah. Al-jazmul, mana i'tiqadun jazimun, mana pegangan yang putus. Putus ni mana kinayah daripada yakin. Pegangan yang putus, yang kejap, yang yakin, yang bulat gote, yang konkret ikutlah. Yang paku pak cik ikut ribu nak beri kemah nak kuatnya pegangan tu dah. 100% bulat. Lagi mu'taqad, benda yang dia simpul, yang dia kemah tu berbetulan, kena muafakat bagi yang benar. Tetapi situ dah.
tetapi tiada ada padanya pada i'tiqad seorang tadi tu. Tak ada apa? Dalilun naqli dan dalilun aqli. Dalilun naqli yakni Al-Quran dan Sunnah, dan dalilun aqli, dalil yang dibangsa pada fikir akal. Ya sebenar kalau hak moleknya atau mari dengan atau tu lagi comel. Dia kena kata gini, tetapi sungguh pun kata pegangan i'tiqad akidah dia tu yakin bulak sungguh berbetulan muafakat dengan yang sebenar, yang hak, tetapi tiada ada padanya pada i'tiqad seorang itu dalilun naqli atau dalilun aqli. Kena begitu, atau tu comel. Tu sebab kalau kata dan ni takut kita bimbangnya duk pehel kata kena hafal Quran. Aku nak ingat habis dalil Quran. Mana dalil Tuhan bersifat dengan kudrat? Kenapa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Mana dalil Tuhan bersifat dengan iradat? Fa'alul lima yuri. Mana dalil Tuhan bersifat dengan ilmu? Wallahu alimun bidzatis sudur. Oh, kesialah orang kampung. Mocik-mocik gapo baca ikrok pun ngakuk lagi dah tadi. Lepas tu tak sah email dia. Dah. Jadi hak moleknya kata dalil naqli atau dalil aqli. Pilih. Kalau makna dia boleh ngapa Quran, dia boleh tahu orang panggil dalil daripada Quran, boleh dah, sah dah. Atau dia tak boleh Al-Quran. Lepas tu secara fikir akal dia boleh. Mana akal dia ada sihat, tak gila, tidak cedera akal dia, tidak gila akal dia. Mana dia boleh mikir, mana dalil yang menunjukkan Tuhan mesti ada, tentu tidak Tuhan tak ada. Wujudnya makhluk ini, baharunya alam ini. Baris yang keempat, yang ke berapa ni? Yang ke 5 daripada bawah ke atas. Tu. Jadi yang dikehendaki dengan dalil sini ialah dalil ijmali. Begitu. Dalil ijmaliyun. Dia dalil ni ada 2. Dalil tafsiliyun dan dalil ijmaliyun. Dalil tafsiliyun ni ialah dalil secara terperinci. Maksudnya bagaimana dalil secara terperinci? Iaitu tuan yang empunya dalil tu dia mampu menghuraikan wajah pendalilannya, wajah istidlal dia, dan dia mampu untuk menjawab bangkangan orang terhadap dalil dia. Tu dia panggil dalil tafsili. Maka dalil tafsili ni fardu kifayatin, fardu kifayah. Mana di dalam jarak 2 marhalah kena ada satu orang tokoh yang mampu untuk menghurai wajah istidlal dan mampu untuk menjawab syubhat. Syubhat mana kesamaran yang dilontar oleh orang. Timbul macam-macam kesamaran akidah, dia boleh jawab, dia boleh debat, dia boleh berhujah. Itu dia panggil dalil tafsili. Susahlah dalil tafsili ni. Sebab tu kata fardu kifayah tadi. Maka yang dikehendaki wajib fardu ain atas tiap-tiap mukallaf mengetahui. Tu perkara yang diiktikad dalam agama beserta dengan dalil. Dalil situ ialah dalil ijmali dia panggil. Dalil secara jumlah, secara borong, secara umum dia panggil, tidak mendetail. Bagaimana dalil secara umum, secara borong, secara tidak mendetail tadi, secara jumlah, ijmal. Dia panggil ijmaliyun, pada jumaliyun, pada jumlah pun ya, boleh berlaku tu. Iaitu dalil yang lemahlah oleh empunya dalil untuk menghurai wajah pendalilan. Dia tak boleh nak menghurai wajah pendalilan. Atau boleh hurai wajah istidlal,
Tetapi apabila didatangkan kritikan, i'tirad, bangkangan di atas dalil dia, dia tak mampu nak jawab syubhat tersebut. Bangkangan kritikan tu dia tak mampu nak jawab. Mana kuci lidah dia, tak reti nak jawab. Dia. Tu dia panggil dalil ijmali. Contoh seperti orang tanya, apa dalil yang yang i'tikad kata Allah mesti ada, tidak ada Allah tentu tidak. Lalu dia jawab, ada makhluk ni, ada alam ini, baharu alam ini. Gitu ya. Lalu bila ditanya, apa wajah baharu alam ini menjadi dalil yang menunjukkan mesti ada Allah, tentu tidak tiada Allah? Tak reti dah dia. Tak reti nak hurai dah. Nah, apa wajah, apa jalan alam ni jadi dalil menunjuk Tuhan mesti ada. Kok mana? Kita reti dah. Cukup setakat tu. Tapi aku retinya, tokelah makhluk ni ada sendiri. Mesti ada yang menjadi. Tahi lembu ada, tokel lembu tak ada berak situ. Ya gitu reti. Jadi alam ini menunjukkan Tuhan mesti ada, tentu tidak Tuhan tak ada. Lagu mana? Cara wajah pendalilan tak reti hurai. Atau reti hurai. Pandai hurai. Kerana alam ini baharu. Baharu ni apa maksud? Tidak ada dia didahului oleh tiada. Dulunya tak ada, sekarang ni ada. Bermakna ada dan tak ada itu terima kedua-dua pada makhluk ini sama berat. Maka tak terima di dalam kepala otak berat salah satu tanpa ada yang memberati. Tak terima dalam kepala otak kita benda hak sama berat, ada dan tiada. Makhluk ni ada dan tiada sama berat. Nak ada pun boleh, nak tiada pun boleh. Terima kedua-dua. Jaiz dia panggil. Tiba-tiba yang berat kot sebelah ada. Wujud makhluk ni berat kot sebelah ada, dengan tidak ada yang memberat, itu tak terima dengan akal. Seperti dacing, boleh hurai ni. Seperti dacing yang sama berat, tiba-tiba sengit sebelah. Tengok-tengok tak ada gula sekilo, tak ada apa satu, berat dengan sendiri. Boleh terima dengan kepala otak? Tak boleh, dia kata. Kalau gitu, ada dengan sendiri tak boleh terima dengan kepala otak. Mesti ada yang mengada. Berat dengan sendiri tak terima, mesti ada murajjah. Mesti ada yang memberat sesuatu yang berat tadi. Jadi siapa yang menjadi? Allah lah, Tuhan lah. Ya pandai dah orang itu. Tapi bila orang mari kritik ke pula, mana contoh? Lepas tu orang tanya dia, kalau makhluk ni tak ada, apa dalil Tuhan ada? Sudah pening dah dia. Tak kerti dah bos setakat ni, wallahu a'lam. Tu dia panggil dalil ijmali. Dalil secara ijmali. Itu dalil secara ijmali mudah lah. Apa dalil yang menunjuk mesti ada Allah, tentu tidak tiada Allah? Ada alam ini, baharu alam ini. Apa dalil yang menunjukkan mesti sedia Allah, tentu tidak baharu Allah? Baharu alam ini, ada alam ini. Gitu ke? Tak ada kena hurai panjang-panjang ke apa. Gitu ya. Habis. Tiba-tiba seorang tadi tu tak ada dalil langsung, tak tahu ke apa. Maka jawab bagi ada pun. Maka bukanlah ia seorang tadi tu. Bukanlah ia seorang i'tikadnya itu yakin betul dah dengan hak agama suruh, hak agama ajar, tapi tak tahu gapo sekara dalil. I'tikad orang lagu ni bukanlah ia i'tikad seorang tu bernama ma'rifah. Orang tak panggil ma'rifah gitu. Orang tak panggil kenal tu. Apa tu nama apa? Maka adalah namanya, nama i'tikad seorang yang seperti itu tu taklidun. Taklid mana i'tikad taklid. Tu taklidun ai i'tikadun taklid. Mana i'tikad yang taklid, maknanya i'tikad yang bahasa tu orang saja. Cuba tengok dia kata ertinya, erti taklid. Awak mari. Apakah maksud dengan taklid? Mengikut perkataan orang sahaja, yakni tanpa mengetahui dalil. Gitu. Mengikut perkataan orang sahaja tanpa mengetahui sebarang dalil. Mutaba'atu lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalilin. Itu.
mengikut mulut orang lain, percakapan orang lain dia ikut. Ikut tu kenapa? Dari kerana asabiyah, ta'assub. Bapa, tok guru kita, ustaz kita, kedok syarat tu. Bila dalil lain tanpa mengetahui sebarang dalil. Jadi kalau orang tanya dia, apa dalil yang menunjukkan Tuhan mesti ada, tak ada Tuhan tentu tidak? Dalil pun mana pula? Tok guru semua ayat Tuhan ada belaka. Ustaz duk mengajar kat masjid kat surau semua kata Tuhan ada belaka. Padat lah tu nak dalil-dalil. Dia tak ada dalil. Dia tak tahu. Dia ikut tok guru, dia ikut ustaz. Jadi iman orang lagu ni ikhtilaf ulama lah. Selisih pendapat. Satu kaul yang marjuhnya kata iman orang ni tidak sah. Maknanya kafir. Kekal dalam api neraka. Tu kekal dalam api neraka lagi. Iman dia tidak sah. Ni berat ni. Tu kerana kembali kepada nazar, tilik fikir pada dalil itu ialah usul syar'i. Mana usul i'tiqad, mana perkara hak jadi humbi dalam agama, bukan furu' dalam syariat, tidak. Tadi kau ni marjuh, tapi marjuh pun ulama berpendapat. Nah, mujurnya qaul yang rajih kata iman muqallid ni, iman orang yang turut mulut orang lain dengan yakin, dan apa hak dia turut tu kena dengan perkara yang betul. Tapi tak tahu dalil, iman dia sudah sah, tetapi berdosa sebab dia tinggal mengaji, dia tinggal fikir pada dalil. Mana dalilnya? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'id. Wa qalu, berkata oleh mereka itu penghuni neraka Sa'id. Tu hikayat dah perkataan, tak kata lagi lah. Ni mana ada lagi orang masuk neraka Sa'id tu? Kik gi. Nanti kiamat, nanti hisab apa semua tu. Dia kata mana? Lau kunna, kalau mula kita fid dunya, hidup di dunia, nasma'u, dengar tok guru mengajar dulu. Kena dengar dulu. Dia tak boleh fikir sendiri. Dia kena dengar tok guru ayat dulu, syarah, hurai dulu. Lagu mana kita nak fikir? Kena susung fikiran kita tu. Dia panggil burhan, hujjah. Dia tiap-tiap burhan pasti dalil, tapi tiap-tiap dalil belum tentu hujjah. Macam tadi, alam ini, ada alam ini, baharu alam ini dalil, tapi hujjah lah, bukan hujjah. Nak berhujjah mana? Kadang-kadang dia tak erti nak berhujjah. Dia hanya boleh bayak ya. Alam ni ada menunjuk Tuhan ada. Alam ni ada menunjukkan Tuhan kuasa. Alam ni ada menunjukkan Tuhan ni sempurna segala sifat-sifat dia. Dia boleh bayak gitu je. Tapi dia boleh berhujjah, dia tak pandai. Jadi tiap-tiap dalil belum tentu hujjah, tapi tiap-tiap hujjah pasti dalil. Gitulah. Mana hujjah? Ya ni, alam ini berubah dah. Alam ini berubah. Tok guru ajar, bermula alam ini berubah. Al-alamu mutaghayyirun. Alam ini berubah. Kita pun perhati tengok. Berubah sungguh pagi, petang, siang, malam, hujan, panas, kemarau, apa semua, banjir, macam-macam. Berubah, alam ni berubah. Tak usah di langit bumi lah, di kita pun berubah tak? Berubah. Ibu-ibu pakai spek ni, masa baby-baby dulu pakai spek tak? Lahir daripada berumur, dah pakai spek lagi. Berubah tak? Dia berubah. Bukan duk pakai spek lalu tu, berumur tu pakai spek lalu, pesen mak dulu ni. Berubah tak? Berubah. Tak ada umur 40 tu baby lagi, betul tak? Tak ada. Hak tu lelaki yang panggil baby tu lain lah. Nak tu ni. Baby hak sungguh nanti kedai kalau kita jumpa anak wala'iyazubillah, kita jumpa baby hak lepas wala'iyazubillah. Lepas tu kita tak tahu surat beranak dia lahir bila berapa. Kita sipir taruh nak jaga dia berapa tahun? 40 tahun. 40 tahun kita jaga baby tu. Baby lagi tak 40? Tak ada. Berubah tak? Berubah. Tu menunjuk kata alam ni berubah. Wa kullu mutaghayyirin haditsun. Tiap-tiap yang berubah tu baru. Baru. Ada yang merubahkan dia daripada tak ada pada ada, daripada kecil pada besar, daripada cerdik daripada bodoh pada cerdik, daripada tak pandai jalan daripada tak pandai berlari tu. Wah, baru dah. Baru. Wa kul batu dapatlah natijanya al-alamu hadithun. Alam ini baru. Wa kullu hadithin, tiap-tiap yang baru itu fala buddalahu sani'un,
Tidak dapat, tidak. Makna mesti ada yang membaharukan dia, yang menjadikan dia. Itu dia panggil hujjah. Kita pun dengar nasma'u, au naqilu, ma'a naqilu. Au dengan makna ma'a. Nah, serta mikir. Kalau dengar saja, masa mengaji ni dengar. Lepas tu klik kaget, tak ada dah lah. Nak taruh kitab sipil dekat, tak ada kita guna fikir kejap. Betul ke tak ustaz duk ayat ni? Duk guru ayat ni betul ke tak? Tak ada. Pakai duduk merewel kat sini otak, ataupun tengah duduk mengaji ni sendiri pun telinga dengar. Akan duduk di kedai pokong, duduk di Mah Anwar lah, macam-macam, duduk merata reti lah. Jadi tu dia naknya dengar, lepas tu guna akalnya mikir. Sedar, sedar. Au naqilu ai ma'ana kilu, serta berfikir guna akal. Ma kunna fi ashabis sa'id, nescaya tidak jadilah kita ni penghuni neraka sa'id. Jadi iman muqallid ni katanya ulama qaul yang kuat, yang rajih, iman dia sudah sah. Dipanggil mukmin dah, tapi berdosa, asi dia panggil. Mukmin asi, mukmin yang berdosa sebab maksiatnya apa? Tinggal mengaji, mikir pada dalil. Itu dah. Habis itu. Tu. Ada. Tu mana ni? Habis itulah. Jadi jangan kita taklid. Sebab kalau kita taklid, bagaimana kita nak ikut hak Tuhan suruh dalam Quran tu? Dalam Quran Allah Ta'ala kata, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dia kata wa anna hadha sirati mustaqiman, sesungguhnya inilah satu jalanku yang lurus. Mana jalan satu yang lurus Nabi sebut tu? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirati. Katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, inilah satu jalanku, ad'u ila Allah, mengajak manusia kenal Allah, ala basiratin, di atas dalil penglihatan yang jelas, tak ada kesamaran lagi, jelas, pasti akal orang yang tak cedera terima. Betul ni. Tu nak gitu. Fattabi'u, kan? Suruh ikut tu. Perintah suruh ikut. Ikut jalan tu. Fattabi'u, maka al-amru haqiqatan lil wujud. Perintah hakikat makna yang asalnya ialah wajib. Wajib apa wajib? Pemain subuh, pemain zuhur, asar, wajib tu. Talabul fi'li, talaban jaziman. Tuhan tuntut kita perbuat sebagai tuntut yang putus. Tak buat, masuk neraka akhirat esok. Buat dengan ikhlas, dapat pahala. Mana ikut jalan Nabi, kenal Tuhan di atas basirah, di atas dalil ni, ialah tuntutan daripada syarak, kewajipan daripada syarak. Wala tattabi'us subula, jangan duk ikut jalan-jalan lain, jangan 72 firqah kan, ikut satu jalan ahli sunnah wal jamaah. Lepas tu akhir tu kata apa? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Apa bertakwa? Imtisalu awamiri wajtinabun nawahi, buat apa yang disuruh oleh Allah. Mana? Fattabi'u, nak ikut kena tahu dulu. Kok mana nak ikut tak tahu? Tu baru kita boleh ikut. Jadi mengaji itu sendiri ialah kewajipan yang dituntut oleh syarak supaya kita boleh ikut satu jalan yang sebenar tadi. Jalanan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah mengiktikad tentang ketuhanan? Bagaimana Ahli Sunnah wal Jamaah mengiktikad tentang kerasulan kenabian? Bagaimana Ahli Sunnah wal Jamaah mengiktikadkan perkara-perkara sam'iyat yang didengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tu kita kena tahu baru kita boleh ikut. Kalau tidak, mari siapa mengajar pun kita hanggup semata-mata. Sebab dia pakai serban, dia ada hitam di dahi dia, lepas tu janggut dia tu panjang, ada capu putih hitam sikit. Maka apa dia bercakap betul berlaku. Syekh pula tu orang panggil. Biar dia cakap tu benda hak boleh membawa kafir akidah orang pun tak apa. Tu hanggup belaka orang kita. Ribu pula tu orang duk follow. Allah pelik lah ni.
Bila orang nasihat kata, awak ustaz je, guru kami ni syekh sudah. Nah, syekh sungguh kau tak tahulah kalau fardu ain tak lepas. Nah, bawa akidah Ismailiyah Batiniyah. Syiah Ismailiyah Batiniyah. Berat tu. Nah, roh boleh masuk dalam tubuh orang ni. Ibu-ibu ni tak pasti lagi ni, ibu-ibu ni sungguh kau tak ibu ni. Takut Fatimah tak tahu masuk. Atau Khadijah ke roh dia masuk dalam tubuh. Weh, kuasa tu. You nak buat contoh kuasanya Tuhan ni. Tuhan ni sangat kuasa Tuhan. Nah, bagaimana kekuasaan Tuhan? Dia berkuasa ambil roh Khadijah masuk dalam tubuh ibu-ibu. Berat tu. Lepas tu kalau tubuh ibu mati, roh Fatimah atau Khadijah, Aminah kau siapa tak kira lah. Masuk pula tubuh orang ni. Masuk pula tubuh ni. Soalan nak tanya, kalau tiup sangkakala yang kedua bangkit seretak, tubuh mana hak bangkit? Roh tubuh banyak. Jawabnya tak bangkit dengan jasad, bangkit dengan roh saja. Siapa i'tikad bangkit dengan roh saja? Kafir. Sebab tu i'tikad falsafah. Memang seorang yang pakai serban ridak paku atas bahu. Tapi boleh buat keluar benda-benda lagu ni. Bapa tak mengaji sungguh. Tak mengaji sungguh akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tu boleh cakap benda-benda karut-karut itu. Bila orang nasihat, orang kritik, anak-anak murid kata-kata, ini ilmu tak ada dalam kitab, entah ustaz kapung je baca dalam kitab Ini ilmu rahsia tersimpan di dada-dada mursyid. Allah teruk. Kita teruk. Faham orang ikut faham. Sebab ia nama syekh. Nah, ni ustaz je, PU je, reality TV. Nah. Tu jahat yang ada ni. Tu bahaya. Maka sebab tu kita kena mengaji sungguh-sungguh. Bila kita tahu, marilah orang serubal bersama aku mana pun janggut panjang leret sampai pusat ke, wasabah turuki kanan tangan tak cukup, tangan sakut bahu ke, sakut tekok, kalau tak serupa dengan apa hak diajar oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tolak. Baru kita boleh fattabi'u, kita boleh ikut satu jalan Nabi tadi. Wala tattabi'us subulan, jangan ikut jalan hak selain daripada jalan Nabi. Mana 72 firqah tadi. Atau orang panggil apa? Wajtinabun nawahi. Tinggal apa yang ditegah oleh Allah. Apa Tuhan tegah? Tuhan tegah ikut jalan-jalan selain daripada jalanan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu. Kalau kita tak mengaji, kita tak tahu mana. Boleh jadi belaka. Ikut nasi khabu akidah ya. Campur habis. Kalau nasi khabu sungguh tak apa sedap. Ni bukan nasi khabu akidah tu, seumpama nasi khabu dak ni. Mana campur habis, tak tahu gapo dia nak. Itu bahaya. Habis. Kalau gitu dia kata, adapun jikalau ada i'tikad seorang itu putus makna yakin, jazam. Lepas tu berbetulan bagi yang benar. Kena dah dengan perkara yang sebenar. Mutabiqul haqqi, muwafiqul waqi'i. Mana kena dengan gapo? Fi ilmillah, di dalam ilmu Allah, au fi lauhil mahfuzi, atau apa hak Tuhan tetap di lauhul mahfuz. Betul, kena muafakat dengan perkara yang hak. Lagi ada padanya, pada i'tikad seorang itu, dalil firman Allah Ta'ala dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibarat dia ni tak berapa nak comel mana ni. Sepatutnya kata lagu ni, lagi ada padanya, pada i'tikad seorang itu, dalil nakli atau dalil akli. Gitu. Tu apa duk dalil firman Allah Ta'ala dan dalil hadis Rasulullahnya. Ayo ibu-ibu ingat tak firman Allah Ta'ala, ingat? Ingat tak sini? Mana dalil Tuhan tu tak serupa akan yang baru? Ingat? Sudah. Tidak mukmin lagi lah kitanya. Sudah lagu ni berat lah nyanyo. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tidak memberat di atas diri seorang tu melainkan apa yang mampu dia pikul. Nyanyo lah. Sebab tu kalau kita belajar kat sifat 20 ni qaul marjuh, lemah, walaupun masyhur.
Sifat 20 sifat. Tapi lemah sebenarnya. Sebab susah orang awam nak faham. Nah, mana kaunuhu qadiran kau? Gapo dia kaunuhu? Kaunuhu tu al-halu sabitatul lizati. Satu kelakuan yang sabit bagi zat. Tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap tak ada. Menengahi antara ada dengan tak ada. Tak boleh nak kata ada betul-betul, tak boleh nak kata tak ada betul-betul. Kalau tak ada, panjang itu. Gapo benda? Nak kata ada, tak boleh nak kata tak ada, tak boleh. Duduk tengah-tengah, menengahi antara ada dengan tak ada. Al-wasitatu bainal wujudi wal adami. Daya. Bengong orang tua dah kata ni. Gapo pula? Aku dak reti kalau tak ada, tak ada lah. Kalau ada, ada. Ni, duduk tengah-tengah. Kenapa payah nak faham tu? Kalau gitu marjuh, lemah kau tu. Kau yang rajah, sifat 13 wujud, kidam, baqa', mukhalafah, qiyamu bi nafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, samat, bahasa kalam. Cukup. Tu sifat hak tu qaul, pendapat ulama yang rajah, yang kuat nisbah dalil. Sebab mudah faham. Lagi pula tidak memberati 13 dengan 20. Mana banyak? Kata 13 banyak pada 20, berat ni masuk pasti balik lah. Nah, tentu-tentu dah 20 banyak pada 13, betul tak? Makin kurang, makin kuat. Makin kurang, makin kuat. Tu syarat. Nah. Jadi kalau kata kena ada dalil firman Allah Ta'ala dan hadis Rasulullah. Nyanyi lagu tu pakak tak jadi mukmin belaka kita. Pakak tak sah belaka lah. Nah. Tu. Jadi kena kata gini. Lagi ada padanya pada i'tiqad tersebut dalil nakli atau dalil akli. Kenapa begitu? Atau dalil nakli, mana firman Allah, sabda an-Nabi, hadis Rasulullah. Tu dalil nakli. Nakli ni mana pindah ambil daripada Quran atau hadis. Jadi kalau mocik-mocik ibu-ibu kita, kakak-kakak kita, hak mana orang panggil tu hawi kelebihan ke dia, mudah ingat Quran, boleh baca Quran, dia berdalil dengan ayat Quran. Tak apa, sah tu. Mana dalil Tuhan sa? Qul huwallahu ahad. Mana dalil Tuhan dia? Huwal awwalu. Mana dalil Tuhan kekal? Huwal akhiru. Mana dalil Tuhan tak serupa? Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Contoh. Mana dalil Tuhan sa? Wa ilahukum ilahun wahid. Qul huwallahu ahad. Allahu wahdah la syarikalah. Banyak ya boleh Kalau jenis hak tak boleh. Alih data. Duk main lagu tu. Nyanyi lagu tu. Jadi kalau hak mana boleh. Atau dalil akli, atau dalil akal. Mana? Dalil ijmali tadi. Mana dalil yang menunjukkan Tuhan mesti bersifat dengan sifat iradat? Alam ini. Alam ini belaka. Bersifat dengan kudrat? Alam ini. Mana dalil bersifat pengetahuan? Alam ini. Alam ini belaka. Dah. Tak apa? Selesai. Sah dah tu. Sah. Walaupun dia tak boleh hurai wajah istidlal. Kuk mana alam ini menunjuk Tuhan bersifat dengan ilmu? Dia tak boleh. Senyap. Tak reti aku nak hurai, tapi aku faham. Alam ni lah menunjuk Tuhan bersifat dengan pengetahuan, dengan ilmu. Mana wajah istidlal? Wajah, jalan pendalilan dia. Tak reti. Sah dah iman dia. Sebab ada dalil. Janji dia nampak dalam hati dia. Kalau Tuhan tak ada sifat pengetahuan, tak boleh buat alai lagu ni. Ya reti gitu. Nak hurai tu tak boleh. Tak apa, sah. Atau boleh hurai. Dia boleh hurai. Dalil yang menunjukkan Tuhan bersifat dengan ilmu pengetahuan, tentu tidak dia bodoh. Au fi makna bodoh. Iaitu fi makna bodoh tu ilmu kasbi, ilmu daruri, ilmu nazari, ilmu laduni, ilmu wahbi. Dia panggil wahbi ni wahbiyah. Limpah. Anugerah. Bukan wahabi tu, bukan wahbiyah, dia panggil wahbi. So semua tu ilmu tu didahului dengan bodoh. Betul tak? Ilmu nazari, ilmu kita kena tilik, nak fikir. Sebelum kita reti tu, kita tak reti, kita bodoh. Betul tak? Nak mikir dulu. Faham dah. Tu kan? Sebelum faham tu bodoh dah. Bodoh. Ilmu daruri sekalipun. Mana ilmu daruri? Seperti pedah lada, manis gula, masing garam. Kalau orang tu dia tak pernah teh lada di lidah dia tahu tak lada tu pedah? Tak tahu. Mana terdahulu jahil tak? Terdahulu jahil, dia teh lidah, pedah, lada pedah, dia reti. Jadi sebelum dia teh lidah tu, dia tahu tak lada tu pedah? Tak tahu. Maka semua ilmu ni di sisi Allah pada makna jahil. Sebab terdahulu jahil, terdahulu bodoh. Ilmu Tuhan tak terdahulu bodoh. Ilmu Tuhan sedia kala inkishah mutlak tanjizi qadim. Mana?
Sedia kala Tuhan tahu. Tak semesti benda tu berlaku dulu baru Tuhan tahu. Tak. Tuhan tahu sedia kala dengan detail satu persatu. Itu kan. Jadi dalil yang menunjukkan Tuhan mesti bersifat dengan pengetahuan tentu tidak bodoh atau pada makna bodoh, tentu tidak. Ialah alam ini. Mana wajah dalilnya? Wajah istidlalnya. Wajah istidlalnya, kalulah Tuhan tak bersifat dengan pengetahuan, tentu dia bodoh atau pada makna bodoh. Pak kalau Tuhan ni bodoh, bagaimana dia nak buat makhluk ni? Nah, jangan kata nak buat makhluk ni. Kita nak pasal almari pun kalau baca buku hak dia bui tu tak kerti gapo, mana skru nak gapo nak masuk. Tak boleh buat, tak jadi almari hak kita nak beli tu. Betul tak? Kita beli almari tu bukan siap selalu, dia buahlah kotak pasal rumah. Dia beli buku apa? Katalog ke bagaimana tak apa Nah, dalam buku tu kita tu tengok, ni kayu dia, ni skru dia. Kalau tak reti skru berapa, hak halu, hak mana, boleh pasal dia? Tak boleh. Duk lah kotak tu lah kali hantar pula ke dah perabuk. Tak reti pasal dia raya. Tolong pasal, atang lori tak apa. Nah, kalau hak bodoh nak buat ke apa, tak boleh. Pak kalau Tuhan bodoh dia boleh buat langit bumi ni. Tak boleh. Maka tak ada lah langit bumi kalau Tuhan tak buat. Tak ada. Tak ada langit bumi, betul tak? Tak. Langit bumi ni ada. Mapok dengan mata kepala. Maka tentu tidak Tuhan bodoh. Pasti dia ada sifat pengetahuan. Boleh hurai lah gitu. Ni. Tiba-tiba orang kritik pula. Sudah. Tak boleh nak jawab dah. Tu pun dipanggil dalil ijmali. Dalil ijmali lagi. Tu lagu tu. Kalau gitu, jawab bagi adapun. Maka iaitulah iktikad seorang yang yakin, putus, kejap, bulat gotel tadi tu. Yang kena dengan muafakat dengan perkara yang hak, yang sebenar, serta hasil daripada dalil. Iktikadun jazimun mutabiqul waqi'i muafiqul haqqi nasyi'atun an dalilin. Hasilatun an dalilin. Tu. Mana pegangan yang putus, yang yakin, kena dengan yang hak, serta pegangan yang yakin tadi tu hasil, terjadi daripada dalil. Ada dalil. Bukan duk turuk mulut orang. Sekira-kira kalau tok guru hak mengajar tu mari tukar balik. Tok guru hak mengajar tauhid dulu, sambung PhD di langit 7 contoh. Turun ni cerita hak lain pula. Dia kata sebenarnya saya mengajar dulu Tuhan ada, tu salah. Tuhan tak ada, ibu-ibu semua. Maka dia pun tak betul dah turun ni. Apa? Aku sendiri mikir tak terima nak kata Tuhan tak ada. Tuhan mesti ada. Tok guru ni sesat. Tu setara tu. Kalau taklid tadi tak gitu, ya ke tu tok guru dia. Tuhan ada. Tok guru dia sambung ngaji langit ke-7, turun pula habis graduate. Graduate, turun pula cerita Tuhan tak ada, Tuhan. Orang tak ada Ustaz. Orang tak ada Tuhan. Tak ada, Tuhan tak ada, Tuhan tak ada. Gitu. Itu Tuhan panggil taklid. Ni dah. Maka iaitulah ma'rifah. Orang lagu ni dikatakan ma'rifah. Namanya nama i'tiqad seperti itu. Jadi orang hak pegangan dia yakin, kena dengan yang sebenar, yang hak. Hasil keyakinan tu daripada dalil, sekurang-kurang dalilnya dalil akli yang bahasa ijmali, itulah dipanggil ma'rifah. Dipanggil ma'rifah tu. Orang ni kenal. Tu dah. Habis situ. Maka adalah asal ma'rifah. Maka adalah asal ma'rifah itu ialah membezakan antara yang qadim dengan yang muhdats atau yang hadis. Boleh juga muhdats boleh, atau yang hadis. Apa muhdats? Apa hadis? Erti muhdats atau hadis yang baru. Yang baru ni bukan baru lawan bagi buruk kita duk guna selama hari-hari ni. Kereta baru ni mak. Duk kereta buruk dah ni. Kereta buruk kita lama dah ni. Tu baru kita tu. Baru di istilah ilmu tauhid, ilmu usuluddin ni, benda buruk pun baru. Sebab benda buruk tu ada permulaan bagi ada, betul tak? Dan terima perubahan. Itu dia panggil baharu. Apa baharu?
ada permulaan bagi ada dan terima perubahan. Itu baru. Macam tadi kan kita dah sebut dah. Alam ini berubah. Tiap-tiap berubah pasti baharu. Maka alam ini baharu. Jadi kita nak tahu kata langit bumi ni baharu, kita nak tahu mungkin tak ada surat beranak. Betul tak? Kalau kita tahulah. Kita lahir bila? Kita lahir 31 bulan 8 89 contoh. Maka kita tahu kita ni ada permulaan bagi ada. Berarti sebelum daripada tanggal tarikh tersebut kita tak ada di dunia ni. Bila kita ada? Mula situ, mula di tanggal tu baru kita ada. Bermakna ada kita tu ada permulaan dan terima perubahan. Bermakna kita ni baharu. Baru. Terima perubahan, terima sungguh tak? Terima. Kalau lama kau gemuk, kalau lama kau belong. Dulu dak lagu ni dulu. Dulu ku molek dia ni. Lah ni po belong. Po Doraemon dah jadi. Berubah. Ada perubahan. Itu nak cerita kata kita ni baharu. Maka dikatakan ma'rifah, asal bagi ma'rifah tu. Humbi bagi ma'rifah atau pokok bagi makrifat itu ialah dapat boleh beza. Membeza makna boleh membezakan antara yang qadim. Yang qadim makna yang tidak ada permulaan bagi ada serta tak terima perubahan, dengan yang muhdas atau hadis. Apa muhdas atau hadis? Artinya yang baru. Jadi boleh beza yang qadim dengan yang hadis atau muhdas, itu dikata kenal. Kalau tak boleh beza antara hadis dengan qadim, tak boleh nak beza antara yang qadim dengan yang hadis, maka orang tak panggil orang ni kenal. Sebab asal bagi kenal tu boleh beza. Itu dah, boleh beza. Sebab tu orang tak mengaji tauhid, kadang-kadang dia memang, tidak kadang-kadang, memang boleh jadi belaka. Dia tak boleh nak beza antara yang qadim dengan yang hadis. Contoh dah. Kita minta sesuatu dengan yang baharu. Kita minta sesuatu, minta duit dengan ibu bapa kita ke, ataupun minta duit dengan kawan kita nak pinjam berhutang ke. Dalam hati kita iktikad ibu bapa kita yang kita minta nak duit tadi, atau kawan kita yang kita minta nak hutang duit tadi, dia tak tahu tu kita ada duit. Tak ada duit tu. Betul tak? Dia tak tahu, sebab tu kita minta. Abah nak duit sikit, sekarang tu tak ada duit ni. Dalam hati kita apa? Abah aku tak tahu ni, aku tak ada duit, aku nak minta dengan dia. Kawan aku tak tahu ni, aku dah susah ni, aku tak ada duit ni, aku nak kena royak ke dia ni, aku nak berhutang. Gitu kan? Tu minta kita sesama kita makhluk. Lepas tu kita minta dengan Allah Ta'ala lagu mana? Tuhan tak tahu apa kita nak berapa. Kalau tak mengaji tauhid, boleh jadi dia tak boleh beza antara yang qadim dan yang hadis. Mana? Dia minta dengan Tuhan tu sama dengan minta dengan makhluk. Mana? Ya Allah, ya Rabbana, Allahumma, panjang orang tanya. Mana panjang sangat berdoa hari ni? Kat dengan sejam berdoa. Kata banyak hajat ni, kalau tak minta Tuhan tak tahulah kita nak gapo, kena royak sosok dia. Kafir tak? Kafir tadi kafir, tengah berdoa tu kafir dah. Apa? Doa Tuhan tak tahu? Boleh jadi tu. Boleh jadi kalau kita tak ngaji tauhid. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Nak mula boleh tolong aku ya Allah. Mu nak tahu aku ni susah ni ya Allah. Mu tak tahu ke aku susah? Riak. Ada ke lagu tu? Mu tak tahu ke aku susah ni ya Allah. Mu kena tahulah. Jangan buat lagu ni tu aku tak semaya dah lagi. Ugu siap tu lepas tu. Tengah doa tu kafir dah. Apa? Dah ingat Tuhan tak tahu. Tuhan tahu belaka. Ya'lamu sirra wa akhfa. Tuhan tahu apa ada dalam hatimu, dan benda yang nak terlitah depan hari dalam hatimu, mu sendiri tak tahu. Tuhan Maha mengetahui dah. Sedia kala belum mu tu ada, Tuhan tahu dah. Belum langit bumi ni ada, Tuhan tahu dah. Gitu. Batai hidup kita kepek lagu ni sebiji, Tuhan tahu sebelum kita ni ada. Tu bukan nanti Tuhan buat. Kepek lagu ni, aku ingat kau kepek lagu lain nak ni. Kalau gitu jahil tu dah. Sebiji hidup kita kepek gini ni, Tuhan tahu bila. Sedia kala. Lagu mana? Lagu ni dah. Lagu ni dah.
Bukan kata hak Tuhan tahu kepek lagu lain, hak tu kepek lagu. Hak tu ilmu kita. Ilmu kita ya. Tak ada ni. Ilmu kita sungguh. Tengok oleh Facebook, oi. Comel juga tak ada ni. Jumpa-jumpa, masya-Allah. Nah, boleh jadi, boleh jadi. Mu kita ni ilmu terdahulu jahil. Ha. Lepas tu kalau orang tak mengaji tauhid, dia boleh beza antara qadim dengan hadis. Dia boleh beza. Yang kat Tuhan serupa. Aku mana Tuhan buat hari banjir di Shah Alam ni? Contoh. Sepatut banjir di Kelantan. Kok mana Tuhan ni? Nyanyuk ke mana? Ha, sudah. Dia tak boleh beza antara yang qadim dan yang hadis. Orang tak pergi makrifat. Makrifat ni mesti dia tu boleh beza antara yang qadim dan yang hadis. Ha, mana yang qadim? So tak ada lalu. Allah Ta'ala yang tidak ada permulaan bagi ada dan tak terima perubahan. Siapa? Allah. Patut hadis, selain daripada dia semua hadis. Semua baharu. Nah, kita semua baharu. Langit bumi, buka gunung ganang, buku bagajah rimah, semua baharu belaka. Maka Tuhan tak serupa. Beza mana tak serupa. Nah, tu nanti kita mengaji sifat mukhalafah, dia nafi 5 min. Nafi mumasalah, musyarakah, mujassimah, mukafaah, musyabbihah. Itu dia ada 5 min ternafi. Itu lagi akal lah. Bila tak tahu tu sifat 20 bila nak lalu tu, kau surat berapa tak tahu. Kau surat 10 atau berapa. Ni baru kau surat pertama tak habis lagi. Maka dia nak tafriq, dia nak menyata ni. Dia nak menyata, dia nak fasihah. Mau maka ni maka fasihah dia panggil. Bukan tafriq dah. Nak menyata. Dah dia kata dah. Asal ma'rifat tu boleh beza yang qadim dengan hadis. Maka seolah-olahnya ada pertanyaan yang ditanya kepada pengarah kitab ni. Kalau begitu musannif, yang qadim tu apa? Maka aku jawablah bagi yang bertanya, bermula yang qadim itu zat Allah Ta'ala dan segala sifat Allah Ta'ala. Menebuh segala sifat ni. Kalau sifatullah gitu satu sifat segala sifat Allah Ta'ala. Dan nama Allah Ta'ala, nama dia apa qadim? Bukan baru dah. Bukan kata lama sikit tu aku baru tahu nama dia ni sekian-sekian dah. Nama Allah Ta'ala semua qadir, Rahman, Rahim. Sebab semua nama-nama Allah Ta'ala, kalau kita mengaji Asma'ul Husna, setiap nama-nama Allah tu ada makna zat dan ada makna sifat. Orang panggil ada makna sifat zat, ada makna sifat fi'il dia panggil. Sifat zat, sifat fi'il. Dia sifat zat ni gini. Sifat zat ni hak lawan dia tu mustahil. Itu dia panggil sifat zat. Hak lawan dia mustahil. Mana? Qudrat lawannya lemah. Tak boleh berhimpun. Itu dia panggil sifat zat tu. Kalau sifat fi'il ni mana? Sifat perbuatan. Hak lawan dia tu tak mustahil. Harus. Mana? Menghidup. Tuhan menghidup. Betul tak? Menghidupkan makhluk. Lepas tu lawan menghidup apa? Memati. Betul tak? Mustahil tak Tuhan mematikan makhluk? Tak. Harus. Jadi Tuhan menghidupkan makhluk wa harus, mematikan makhluk wa harus, memuliakan makhluk wa harus, menghinakan makhluk wa harus, memberi rezeki, menyekat rezeki, memberi sihat, memberi sakit. Itu dia panggil semua tu sifat fi'il belaka tu. Lawan-lawan dia tu semua tu harus. Kalau sifat zat, hak lawan dia, lawan dia tu tak boleh terima, tak boleh beripu sekali. Itu mana gitu dah. Tu dia panggil beza. Jadi nama-nama Tuhan pun qadim juga. Bukan baru dah. Sebab tu ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, qaul yang rajihnya berpendapat nama-nama Allah tauqifiyatun. Dia panggil tauqifiyah ni terhenti dengan khabaran daripada Allah dan Rasul. Tak boleh kita sendiri nak letak nama. Tak boleh kita nak letak nama ini ialah nama Allah. Tak boleh. Tapi kalau kita letak dengan makna, tu tak apa. Tu masih lagi dalam, bukan orang panggil tasmiyah. Mana kita kata Tuhan ni yang maha baik, tak apa. Tak ada tu. Ada. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salam, yang maha baik. Ada tak? Ada tu itu? Tak ada. Tapi kita kata Tuhan yang maha baik. Tak apa kata. Sebab kita bukan
meletak nama, tapi kita meletak makna. Tu tak apa. Nah, tu tak apa. Tak bolehnya ini nama Tuhan ni. Nah, mana? Yang maha baik. Siapa kaya? Saya dapat ilham. Itu tak boleh. Ya, nama Tuhan ni mesti daripada khabar Tuhan sendiri atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang khabar. Ini nama Allah Taala, nama dia. Itu. Habis itu. Sebab nama Allah juga qadir. Sifat-sifat dia semua qadir dan zat dia qadir. Itulah yang qadir, yang terkandung pada kalimah syahadat tauhid. Itu dah. Yang terkandung, apa yang terkandung? Yang terkandung pengakuan kita tu pada zat Allah, pada segala sifat Allah, pada segala namanya Allah dan pada segala perbuatannya Allah. Terkandung ni bukan kandung makna tadammun. Tadammun dia kandung ni sebenarnya makna tadammun. Mana ibu mengandung akan anak. Mana duduk dalam perut dia, kandung gitu. Mana kalau buka perut, ada anak? Ada. Bukan kandung lagu tu maksud dah. Ni bahasa ni kadang-kadang sebut tadammun tapi nak dengan makna ilzam, mana lazim. Sudah tu. Sebut tadammun, sebut terkandung, yang terkandung. Terkandung mana? Pada kalimah syahadat tauhid. Kalau kita pergi buka kalimah syahadat tauhid, tak ada gapo pun. Mula kalimah je. Asyhadu alla ilaha illallah. Betul tak? Bukan duduk dalam alih wujud kita bakar. Ada kan orang buat lagu tu gambar raja. Biasa tengok tak? Dia buat gambar raja, la ilaha illallah. La wujud kita bakar. Ilaha mukhalafah yang mubin nafsi wahdaniyah. Nah, illa kudrat iradat ilmu hayat sama masuk kalam. Allah kaunuhu qadirun qadir. Kurang betul itu. Mana ada dalam la tu, kalau kita soyok la tu terbuka, tubik sifat gitu ke? Tak. Itu bukan makna gitu, bukan makna terkandung gitu. Maksud yang terkandung ni ialah lazim, melazimi. Mana? Lazim, automatik. Bila kita kata aku bersaksi akan bahawasanya tak ada Tuhan melainkan Allah. Mana Tuhan yang kita kata tak ada tu Tuhan yang sebenar. Bukan Tuhan palsu dah. Ingat tu. Tuhan palsu tak boleh kata tak ada, sebab ada. Mana nu batu kih ada seekor. Nah, di Kelantan hok besar-besar 3 ekor ada. Hidup tak bangun-bangun, bangun tak duduk-duduk, duduk tak tidur-tidur. Nak kata tak ada mana benda ada. Tak boleh kata tak ada, benda ada kata tak ada, dusta. Nah, satu lagi pula, benda tu bukan Tuhan sejak di awal lagi. Jadi ingat, kita kata tak ada Tuhan tu bukan Tuhan tu bukan Tuhan, tu makhluk Tuhan. Ni tak ada Tuhan. Apa? Tak ada berhala, tak ada tok peko, tak ada matahari, tak. Dia la ilaha illallah pun tak kerti nak nafi gapo. La tu nafi, ilaha tu manfi. Nah, gapo hak kita nafi situ? Ilah situ. Ilah yang betul, al-ma'budu bihaq, yang disembah dengan tepat. Itu tak ada. Allah tak ada ke? Ada. Allah kita tak nafi. Allah Tuhan yang sebenar yang ada. Hak kita kata Tuhan yang sebenar yang tak ada tu hak selain Allah. Yang hak selain Allah. La ilaha, tak ada Tuhan yang sebenar. Dengan Allah tak ada. Kalau dengan Allah tak ada, kafir tu kata. Dah Allah kita tak nafi Tuhan yang sebenar yang ada. Dalilnya illallah, melainkan Allah. Maksudnya Allah Tuhan yang sebenar yang ada. Sebab tu tak sah kita nafi Tuhan yang tak sebenar. Sebab pertama Tuhan sebenar tu ada. Betul tak? Tuhan tak sebenar tu ada. Mana? Berhala, tok peko, matahari. Hak dia modok sembah tu lah, pokok besar, busuk besar, kau berapa ikut pergi. Ada. Yang kedua bukan Tuhan sejak di awal-awal lagi. Yang ketiga, kalau kita kata hak ni kita nafi, Tuhan yang palsu kita nafi, Tuhan yang tidak sebenar kita nafi, bermakna membawakan kita isbat Allah Tuhan yang palsu yang ada. Sebab illa tu illa muttasil, bukan illa munqati'. Mana? Sebelum daripada illa dengan selepas daripada illa benda tu lah. Jadi kalau kita kata tidak ada Tuhan yang palsu ni, tidak ada melainkan Allah. Mana? Allah Tuhan palsu yang ada. Berat tu. Memang. Jadi hak kita nafi tu apa? Tuhan yang sebenar. Yang sebenar Allah lah. Dengan Allah kita nafi. Tak. Allah kita tak nafi. Macam ni Orang minta buta duit dengan kita.
Hai mak, ada 100 tak? Nak butek? Kita pun jawab ke dia, tidak ada di dalam poketku ini duit 1 sen pun, melainkan RM50. Nah, tidak ada duit dalam poketku ini 1 sen pun. RM50 tu tak ada ketika tu? Ada. RM50 tu dia tahu kata duit hak dia ada tu. Dia tak nafi RM50 tu. Betul tak? Hak dia nafinya mana? Hak selain RM50 itu tak ada 1 sen pun. Tidak ada duit di dalam poketku ini 1 sen pun, melainkan RM50. Apa maksud? RM50 sahaja duit aku ada. Itu maksud dia. Jadi maksud tak ada Tuhan melainkan Allah. Allah sahaja Tuhannya. Itu. Boleh tak ni? Tu. Ibu-ibu yang hebat. Kalau ayah-ayah dia ngangok. Sekali lagi Ustaz, sekali lagi tak payah. Nah. Tidak ada duit dalam poketku ini. Tidak ada duit. Dia nafi tak duit? Dia nafi. Tidak ada duit dalam poketku ini, melainkan RM50. Ketika dia kata tidak ada duit dalam poketku ini, RM50 itu dia nafi tak? Dia tak nafi. Sejak di awal lagi dia tahu RM50 ni duit yang ada dalam poket dia. Tapi dia nak menyakapkan hanya ini yang ada, dia nafi dulu hak selain daripada hak ada. Tidak ada dalam poketku ini 1 sen pun duit, melainkan RM50. Nampak? Jadi, maaf, tak ada duit 100, tak apa. Semula. Nah, itu. Jadi, tidak ada Tuhan. Tuhan mana? Tuhan yang sebenar. Tapi Allah pun Tuhan yang sebenar. Allah pun kita kata tak ada ke? Tak. Tuhan yang sebenar Allah tu kita tak nafi, ada. Hak mana kita kata tak ada? Selain dia. Ada tak Tuhan yang sebenar selain Allah? Ada? Tak ada. Betul tak kita nafi? Betul lah tu. Tuhan yang sebenar selain Allah ada ke tidak? Tuhan yang betul. Dia bukan Tuhan palsu. Tuhan yang betul, Tuhan yang sebenar, Tuhan sungguh lah. Hak selain Allah ada tak? Tak ada. Maka betul tak kita kata la ilaha, tak ada Tuhan tu? Betul lah tu. Tak bohong. Tu ingat dah. Tu. Habis. Jadi bila kita kata tak ada Tuhan melainkan Allah, melazimi mana? Automatik kita mengakui zat Allah tu qadir, sifat-sifat Allah tu qadir, nama-nama Allah tu qadir. Sebab apa? Sebab dia Tuhan yang sebenar yang ada. Itu, nampak tak? Dia Tuhan yang sebenar yang ada. Tu dah. Yakni ni nak tafsir kalimah syahadat tauhid. Apa maksud kalimah pengakuan tauhid ni? Asal makna tauhid pada lughah ilmu bi anna syai'a wahidun. Al ilmu mana mengetahui dengan bahawasanya sesuatu tu satu. Itu asal makna tauhid. Tapi sekarang ni bukan makna ni nak dah. Tauhid ni maknanya sekarang ni makna syarak. Apa makna syarak? Syahadatut tauhid, penyaksian tauhid. Tauhid ni makna mengesahkan apa? Ifradul ma'bud bil ibadati ma'a i'tiqadi wahdatihi zatan wa sifatan wa af'ala. Lagu tu. Apa maksud? Ifradul ma'bud, mana menunggalkan yang disembah bil ibadah dengan pengabdian ma'a i'tiqad, serta dipegang dalam hati wahdatihi, akan keesaannya. Keesaannya siapa? Yang disembah tadi tu. Zatan, nisbah zatnya ke, wasifatan dan sifat-sifat dia ke, wa af'alan, dan perbuatan-perbuatannya. Itu dia panggil tauhid dari segi syarak. Ya, tauhid ni ada 3 makna. Tauhid dari segi bahasa, tauhid dari segi uruf atau istilah, tauhid dari segi syarak. Tauhid dari segi bahasa macam tadi. Al-ilmu bi anna syai' wahid. Tahu dengan bahawa sesuatu tu satu. Macam kita tahu bini kita ada satu orang, maka tauhid itu dia panggil. Ada berapa bini awak? Saya seorang. Dia kau seorang, kau 2. Tak so je. Mana kita tahu bini kita tauhid dia panggil. Tapi tu bukan tauhid hak bahasa ni ya. Tu tauhid dari segi
bahasa. Kita tahu rumah kita ada sebuah tauhid. Kita tahu kereta kita ada sebuah tauhid. Mana? Tahu dengan sesuatu tu satu, itu tauhid. Dari segi bahasa tu bukan maksud. Dari segi istilah atau uruf, tauhid ni kena kepada ni, kitab tauhid atau mata pelajaran ilmu tauhid. Tu dari segi uruf. Kata awak mari tauhid, oh kitab aku, ambil lah ni kitab tauhid. Ataupun aku ajar tauhid, ajar tauhid, oh ajar ilmu tauhid, qawaid, kaedah tauhid. Itu dia panggil tauhid dari segi uruf atau istilah. Tauhid yang Nabi bawa, Nabi ni ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bit tauhid. Datanglah oleh Nabi dengan membawa tauhid. Apa maksud tauhid sini? Tauhid sini mana? Nabi menuntuti kita umat supaya menunggalkan yang disembah dengan ibadat, dengan pengabdian, serta mengiktikadkan dalam hati, memegang di dalam hati yang disembah tu pada zat, pada sifat, pada apa. Itu makna tauhid pada syarak. Itu dah. Iaitu syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Arti asyhadu alla ilaha illallah, aku ketahuilah bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Itulah siapa? Allah tu Tuhan. Kecak gitu kan. Itulah mana? Allah tu lah. Itulah, yakni Allah tu. Itu tu isim isyarah. Tiap-tiap isim isyarah berhajat kepada musyarun ilaih dia. Mana itulah? Isyarat kepada mana? Dekat tu je. Allah. Allah itulah, yakni itulah Allah tu. Itulah siapa? Allah tu Tuhan. Jadi pitah makna la ilaha illallah ni Allah Tuhan itu. Nanti kita akan sambung, kita akan hurai nanti sedikit. Orang panggil makna la ilaha illallah. Dia ada 3 makna. Makna mutabaqah, makna iltizamiyah, dan makna tadammun. Ada 3 makna la ilaha illallah. Makna mutabaqah, la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang kita sembah dia tu tepat, betul, kena ke diri Tuhan sungguh, melainkan Allah. Itu dia panggil makna mutabaqah. Makna iltizamiyah, la ilaha illallah ay la mustaghniyan an kulli ma siwahu wa la muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illallahu. Tidak ada zat yang terkaya daripada tiap-tiap lain dan berhajat kepadanya oleh tiap-tiap lain melainkan Allah. Itu yang panggil makna iltizamiyah. Kalau la ilaha illallah makna tadammun, Allahun ilah. Itu maksud dia. Allah Tuhan. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Allah Tuhan. Lagu tu dah. Macam tadi lah. Tak ada duit dalam poket aku kini melainkan 50 riyal. 50 riyal duit ada. Itu makna gitu. Kita pergi rumah YB. Tanya YB ada tak? Anak dia kata tidak ada seorang pun di dalam rumah ini melainkan YB. Tu lafaz hak tu di mulut anak YB. Maksudnya apa? YB sore ada dalam rumah ni. Tu makna tadamu. Jadi kalau kita pergi rumah YB, beri salah anak dia tu bik. Nak cari siapa ni? Nak cari YB. YB ada tak rumah? Anak dia kata tidak ada seorang pun dalam rumah ni melainkan YB. Kita pun tu makna yang kita faham terkandung dalam lafaz dia tadi. Orang bertanya, muduk apa? Apa mumpeh? Mumpeh apa anak YB cakap ni? Kita kata, tak ada seorang pun dalam rumah ni melainkan YB. Hak tu bukan kita faham. Hak tu kita ulang balik apa anak YB cakap, betul tak? Hak faham tu hak kandungan perkataan yang diungkap oleh anak YB tadi. Bila anak YB kata tidak ada seorang pun dalam rumah ni melainkan YB, kita pun orang lain pun tanya, sayang kita kata, muhur apa, mumpah apa anak YB cakap? YB sore ada dalam rumah ni. Itulah makna. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Allah je Tuhan. Kalau orang KL, Allah je Tuhan. Kalau tata bahasa Melayu tu, Allah sahajalah Tuhan. Kalau orang lama, Allah jualah Tuhan. Kalau orang Kelantan, Allah Tuhan. Ya rekah lagi. Allah Tuhan. Allah Tuhan. Jadi la ilaha illallah makna tadammun Allah Tuhan. Allah Tuhan. Allah Tuhan. Itu nanti kita hurai semula pula. Sebab apa?
Sebab tu dalam pengakuan kita dalam kalimah syahadat ni, dia mengisbatkan zatullah. Isbat ni makna mengakui, mengiyakan ada zat Allah, mengiyakan ada segala sifat-sifat Allah, mengiyakan ada nama-nama Allah, dan mengiyakan ada perbuatan Allah. Itu rukun syahadat. Dan mengiyakan kebenaran Rasulullah. Yang ada 5 ke 4. Isbat zatullah, isbat sifatullah, isbat asma Allah atau af'alullah, dan mengisbatkan kebenaran Rasulullah. Itu dia panggil rukun syahadat. Itu dia biasa rukun semaya semua dah sini. Syahadat pun ada rukun juga. Dah. Wallahu a'lam. Itu di situ dulu. Berarti pada katanya, ketahui olehmu hai segala mukallaf. Jumpa tak? Jumpa deh. Baru masuk ke surat ketiga tu. Baru masuk ke surat ketiga. Ketahui olehmu hai segala mukallaf, yang akilun tu bukan aklung tak, yang aklung pula dah. Yang akilun, nak tambah alif so. Balighun, bahawasanya adalah rukun syahadat itu 4 perkara. Baru yang kita bayak sana ni. Ada dah lagi tak ni? Kita sambung sebulan pula. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.